Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam slot Matematik tingkatan 3 KSSM untuk bab yang ketiga, Matematik pengguna, simpanan dan pelaporan serta kredit dan juga hutang bersama Cikgu Hanim. Baiklah pelajar, untuk kali ini kita akan lihat kepada 3.1 simpanan dan pelaburan untuk standard pembelajaran 3.1.3 membuat pengiraan yang melibatkan nilai pulangan pelaburan dan seterusnya menerangkan faktor yang mempengaruhi pulangan pelaburan serta kesannya. Baiklah pelajar, kita akan lihat kepada nilai pulangan pelaburan iaitu dikenali sebagai ROI. Singkatan bahagi bahasa Inggerisnya iaitu Return of Investment. Okey, apakah itu ROI? ROI ataupun nilai pulangan pelaburan ialah nisbah keuntungan atau kerugian yang diperoleh daripada suatu pelaburan. Jadi, apabila kita melabur, adakah kita mahu untung ataupun rugi? Betul, mestilah kita mahu untung. Jadi, ada 3 jenis pelaburan yang kamu telah belajar sebelum ini. Yang pertama, saham. Yang kedua, amanah saham. Dan yang ketiga ialah hartanah. Untung ataupun rugi. Bagaimana kita mahu menentukan nilai tersebut? Nilai pelaburan semasa dan jumlah pulangan mestilah lebih besar dengan nilai pelaburan awal. Maka kita bolehlah mengatakan ianya merupakan pelaburan yang menguntungkan. Jadi kita mesti gembira, betul? Jadi sekiranya sebaliknya nilai pelaburan semasa dan jumlah pulangan kita adalah lebih kecil daripada nilai pelaburan awal, maka pelaburan kita adalah yang merugikan. Jadi nilai pulangan pelaburan ditulis dalam bentuk peratus. Okey, lebih mudah kita nak kena pasti sama ada kita untung atau rugi dalam bentuk peratus. Rumus bagi mengira ROI ataupun nilai pulangan pelaburan ialah jumlah pulangan per nilai pelaburan awal darab 100%. Maka nilai tersebut kita akan dapat dalam bentuk peratus. Untuk video kali ini, cikgu akan menerangkan dahulu tentang amanah saham. Jadi, pulangan amanah saham ini terbahagi kepada 3. Yang pertama ialah dividen. Dividen di mana kita menerima pada akhir tahun kewangan. Yang kedua, share bonus. Share bonus ialah share tambahan yang diberi secara percuma kepada pemegang saham yang sedia ada. Dan yang ketiga ialah keuntungan modal, di mana jika ada peningkatan harga saham semasa saham dijual. Maksudnya, masa kita jual harga saham semasa tu, kita tingkatkan nilai dia. Jadi, kita akan dapat keuntungan dari segi modal kita. Untuk contoh yang pertama, pada 1 Januari 2020, Puan Amira melabur dalam amanah saham maju sebanyak 5,000 unit. Okey, kita gariskan perkataan 5,000 unit yang bernilai RM90 sen seunit. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2020, amanah saham maju membayar dividen sebanyak 5.5% dan bonus istimewa sebanyak 2%. Berapakah nilai pulangan pelaburan bagi Puan Amira? Jadi yang pertama sekali adalah kita perlu mencari berapakah dividen yang diterima oleh Puan Amira. Okey, jadi apakah rumus dividen? Dividen ialah dividen kadar dividen darab dengan bilangan unit saham dan darab dengan harga saham seunit. Okey, jadi ini adalah rumus bagaimana kita untuk mengira dividen. Jadi, kita tahu Puan Amira membeli 5,000 unit dengan
kadar 90 sen dengan dividen yang diterima adalah 5.5%. Jadi kita akan tulis 5.5% darab bilangan unit saham 5,000 darab harga seunit RM 0.90. Jadi 5.5% kita akan tulis sebagai 0.055 0.055 darab 5,000 darab dengan RM 90 sen. Maka dividen yang diterima adalah RM RM247.50. Seterusnya, kita telah kira dividen. Sekarang kita nak kira pula untuk bonus. Okey, pengiraan bonus sama sahaja seperti dividen, iaitu 2% darab dengan bilangan unit kita iaitu 5,000 darab dengan nilai seunit iaitu 90 sen. Jadi 0.02 darab 5,000 darab dengan 90 sen dan kita akan dapat nilainya RM RM90. Jadi setelah kita dapat nilai RM90, kita perlu cari pula jumlah pulangan. Jumlah pulangan ialah dividen tambah dengan bonus. Dividen tambah dengan bonus, di mana dividen kita tadi, yang di awal tadi kita dah kira RM247.50 tambah dengan bonus kita RM90, maka jumlah pulangan kita adalah RM337.50. Jadi jumlah pulangan sekarang kita dah ada, jadi kita nak mencari ROI, iaitu jumlah pulangan per nilai pelaburan awal, nilai pelaburan awal darab 100%. Jadi jumlah pulangan kita adalah RM RM337.50 per dengan nilai pelaburan awal. Jadi pelaburan awal kita tadi, kita belum kira lagi ya. Pelaburan awal, pelaburan awal di mana kita membeli dengan harga 90 sen seunit dengan 5,000 unit. Jadi berapakah nilai dia? Sekejap, cikgu tekan kalkulator. 5,000 darab dengan 90 sen, maka kita akan dapat 4,500. Jadi per dengan 4,500 darab dengan 100%. Jadi 337.5 per dengan 4,500 darab dengan 100%. Maka kita akan dapat nilai ROI-nya adalah 7.5%. Boleh faham ya? Kita lihat pula pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kita akan bacakan. Pada 1 Januari 2018, Encik Aziz membeli saham syarikat Amanah Berhad sebanyak 1,500 unit yang bernilai RM2 seunit. Bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2018, syarikat tersebut membayar dividen sebanyak 6%. Pada 1 Januari 2019, Encik Aziz menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM2.50 seunit. Hitung dividen yang diterima dan juga nilai pulangan pelaburan yang diperoleh oleh Encik Aziz. Jadi ada dua soalan di situ. Yang pertama, kita perlu cari dividen. Dividen di sini ia diterima sebanyak 6% dan pembelian dia RM2 seunit sebanyak 1,500 unit. Jadi bagaimana nak menentukan dividen? Tadi cikgu dah beritahu dah. Menentukan dividen adalah kadar faedah tadi iaitu 6% darab dengan bilangan unit yang kita beli iaitu 1,500 darab dengan bilangan nilai yang kita beli iaitu RM2. Jadi 6%
peratus iaitu 0.06 darab 1,500 darab RM2. Maka dividen yang diterima ialah RM180. Kamu boleh tekan kalkulator ya. Okey, kemudian kita akan lihat pula untuk B iaitu nilai pulangan pelaburan yang diperoleh oleh Encik Aziz. Okey. Jadi sekarang untuk B, cikgu pergi kepada. Okey, untuk B di mana kamu perlu mencari nilai pulangan pelaburan. Okey, yang pertama sekali ialah peningkatan harga saham. Jadi bagaimana kita nak mencari peningkatan harga saham? Okey, kita dah tahu tadi Encik Aziz ni dijual saham dia. Okey, peningkatan harga saham. Dia beli harga RM2 tetapi dijual dengan harga RM2.50. Jadi kita nak tahu berapa peningkatan yang diterima, iaitu 50 sen. Kemudian kita akan mengira keuntungan modal kita, iaitu daripada 50 sen tadi kita nak tahu berapa yang kita untung. Kita dah beli 1,500 unit darab dengan 50 sen. Maka keuntungan modal kita ialah RM750. Ini untung dia. Jadi kemudian kita perlu mencari jumlah pulangan. Okey, jumlah pulangan mestilah daripada dividen tadi iaitu 180 yang kita kira awal tadi tambah dengan keuntungan modal iaitu 750. Jadi kita dapat nilainya iaitu 930. Kemudian nilai pelaburan awal. Okey, kali ini cikgu kira awal sikit. Nilai pelaburan awal. Sebab kita nak kira ROI kan, mesti kena ada nilai pelaburan awal. Iaitu, di mana yang awal tadi kita beli berapa ringgit? 1,500 unit tu darab dengan RM2. Okey, ni awal punya yang asal. Iaitu kita membeli dengan harga RM3,000. Jadi sekarang mencari nilai ROI ialah jumlah pulangan per dengan nilai pelaburan awal darab 100%, iaitu jumlah pulangan kita 930 per dengan nilai pelaburan awal iaitu 3,000 darab dengan 100%. Maka ROI kita ialah 31%. Okey. Cikgu harap kamu faham dan jelas bagaimana untuk mengira ROI berkaitan dengan saham dan juga amanah saham. Sehingga kita bertemu lagi dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.